yang melimpahkan kurnia rahmat nikmat dan juga makrifat istiqamah kepada kita yang tak ternilai, dan tak dapat kita nak bersyukur sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar kita yang mampu untuk bersyukur kepadanya. Jangan sekali-kali tidak bersyukur di atas nikmatnya. Pelajaran hadis juzuk yang kedua, muka surat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, idza balagha 'abdi 40 sanah afaitu min balaya as-salas minal junun wal juzam wal baras, wa idza balagha 50 sanah hasabtuhu hisaban yasira, wa idza balagha 60 sanah habbabtu ilayil inabah, wa idza balagha 70 sanah ahyaytuhu al malaikah, wa idza balagha 80 sanah kutibat hasanatuh wal ghid wal ghiyat wa ulghiyat sayi'atuh, wa idza balagha 90 sanah qalat al malaikah asirullah fi ardihi faghfarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara wasfa'u fi ahlihi. Cerita mengenai umur kita bermula daripada umur iaitu 40 tahun. Bermula dari umur 40 tahun. Saya rasa di depan saya ni lebih 40 tahun ya. 40 tahun. Kerana kita dijadikan daripada benih, daripada air itu 40 tahun. Kemudian jadi darah 40 tahun. Jadi daging 40 tahun. Semulanya 4 bulan 140 hari lah, bukan 40 tahun. 40 hari air bercantum lelaki perempuan. 40 hari jadi darah. 40 hari jadi daging. Jumlah 120 hari. 4 bulan 4 bulan ditiup roh daripada 40. Jadi sepatutnya umur kita bila meningkat 40 tahun berubah. Berubahlah. Kalau 40 tahun tak berubah, payah nak berubah lagi. Ibarat buluh, buluhnya dah keras, tak boleh dilentur lagi. 40 Kalau kita nak sembahyang subuh pagi berjemaah, usahakan 40 pagi berturut-turut. 40. Jadi kalau di sini apabila genap umur hambaku 40 tahun, apa kelebihannya orang yang beriman, yang taat kepada Allah ni? Daripada muda, daripada kecil, daripada balik sampai 40 tahun taat kepada Allah. Yang ada hafiz Quran lagi 40 tahun. Masya Allah. Iaitu aku afiatkan dia dari 3 penyakit. Disehatkan, diselamatkan daripada 3 penyakit. Pertama, gila. Apabila umurnya sampai 40 tahun tak gila, insya-Allah seterusnya sampai mati tak gila. Kemudian diselamatkan daripada kusta, penyakit kulit yang dahsyat, boleh tanggal kulitnya, kusta. Orang yang berkahwin, dia ada sakit kusta,
Tak kupu. Tak kupu ya. Baik lelaki atau perempuan. Dan juga sopak. Ni 3 penyakit penyakit sopak. Gila, kusta, sopak. InsyaAllah selamat kita 40 tahun. Jadi apabila sampai 50 tahun, 40 campur 10 lagi 50. Dihisab akan dia hisab yang paling mudah. Maknanya kalau dia umurnya dah 50 tahun, amalannya tu dihisab, dikira dengan perkiraan yang mudah. Maknanya dimaafkanlah kesalahan-kesalahan kita. Dan kalau mati, dia punya kira-kiranya, hisabnya dipermudahkan. Artinya tidak detail, tidak dikira dengan detail, tidak dikira dengan satu persatu, dikira dengan mudah. Siapa yang amalannya dikira dengan mudah, dimasukkan dalam syurga. Dikira lebih kurang saja. Dia tengok bukunya ni, bukunya memang baik, Tuhan tahu kan, sudah masuk syurga. Dan siapa yang didetail, dikira satu persatu, akan disiksa. Man usiba uziba. Siapa yang dikira satu persatu dengan detail akan disiksa oleh Allah. Maka kalau kita memang orang beriman, buat baik, kalau kita mati, dikira dengan perkiraan yang mudah. Apabila dikira mudah, masuk syurga. Macam kita pergi haji, beg-beg kita dikira dengan mudah, lebih kurang saja lepas. Orang Malaysia tengok orang Malaysia bagus, dikira dengan mudah-mudah saja, tak digelidah lah. Dan apabila cukup 60 tahun, perkasihlah aku kepadanya. Maknanya apabila 60 tahun Allah Ta'ala sayang. Bila kita 60 tahun taat, daripada muda sampai 60 tahun taat, kerja-kerja pun dah pencen semuanya dah. Dia pencen 60 tahun. Dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan sayang. Makin tua makin taat, makin tua makin bagus, makin tua makin banyak ibadat. Tuhan sayang. Aku berkasihlah aku kepadanya, bertaubat. Dan apabila sampai genap 70 tahun, kasihlah akan dia oleh malaikat. Dah 70 tahun, malaikat pun kasih. Kalau dia beriman, taat, manusia pun sayang, kasih pada dia. 70 tahun. Ni di depan saya adalah sebahagian 70 tahun. Yang ada belum sampai 60 baru. Yang ada dah 70 tahun. Dan apabila cukup 80 tahun, selesai ditulis segala kebajikan dan dibiar segala kejahatan. 80 tahun. Syukur, alhamdulillah. Maknanya kebaikan saja ditulis, kejahatan-kejahatan dah tak ditulis. Biasa 80 tahun ni dah mula kencing, tak tus. Dah payah dia nak ibadat. 1 jam sekali masuk bilik air, 2 jam sekali masuk bilik air. Tuhan tahu. Sudah dimaafkan kesalahannya.
Kadang-kadang tengah sembahyang tak sadar keluar pula air kencing. Sudah, tak apa. Dimaafkan. Pahalanya ditulis macam dia muda. Waktu muda, dia taat. Dia banyak sembahyang, banyak baca Quran, banyak bidik. Dah tua kurang. Asal masalah kesihatan. Ditulis terus pahalanya. Itu di dalam surah At-Tin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Waktu dia muda dia beriman, beramal saleh. Sudah tua agak kurang, tapi hatinya tetap nak beramal. Tapi daya tak ada, kesihatan tidak mengizinkan. Pahala ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak putus, diberi pahala. Ini untungnya kita waktu sehat buat amal ibadat. Waktu sehat, waktu muda. Sudah tua nanti tak daya, pahala jalan terus. Ini kesian Tuhan. Ampunnya dah 80 tahun pun boleh lagi pergi masjid sembahyang. Kadang-kadang dipapah, dipimpin, pergi juga. 80 tahun. Ditulis segala kebajikan dan dibiar tidak tulis segala kejahatannya. Kejahatan yang ringan lah, ya. Dan apabila genap 90 tahun, berkatalah malaikat, ini tawanan Allah di muka buminya. Makna dah jadi ahli Allah. Tawanan ni jadi ahli. Keluarga namanya. Ahlullah. Ahli Allah. Sudah tinggi darajatnya. Kerana amalan ibadatnya sampai 90 tahun dia tak berhenti. Taat walau menanggung susah payah. Menanggung penderitaan, tapi terus di jalan, tetap di jalan. Sudah jadi nama ahli Allah, disebut tawanan. Tawanan, ditawan makna jadi ahli Allah. Ahli Allah ni bukan mudah. Kalau kita dari muda sampai 90 tahun beribadat, jadi ahli Allah. Ahli Quran, ahli Allah juga. Orang yang tak putus baca Quran, jadi ahlullah, ahli Allah. Dia digunakan perkataan ahli, iaitu keluarga ahli. Maknanya pasukanlah satu kumpulan yang dikasihi oleh Allah, jadi ahlullah. Mudah-mudahan tuan-tuan jadi ahlullah. Tawanan namanya tawanan. Kumpulan-kumpulan yang orang baik-baik. Tawanan Allah di muka bumi, maka dosanya yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampun. Inilah kelebihan orang panjang umur yang buat taat kepada Allah. Itu sebaik-baik manusia. Manusia yang baik bila panjang umur untuk beribadat kepada Allah. Seburuk-buruk manusia panjang umur untuk buat maksiat kepada Allah. Seburuk-buruk. Sebaik-baik ialah yang buat taat sampai umur panjang. Dan dibenarkan dia memberi syafaat pada ahli-ahlinya, memberi pertolongan nanti di hari akhirat, memberi syafaat kepada ahli-ahlinya, keluarganya, anaknya, cucunya, isterinya, suaminya. Ini namanya pasal panjang umur. Iaitu sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan digunakan untuk amal ibadat. Sejahat-jahat manusia yang panjang umur digunakan untuk buat maksiat. Alhamdulillah tuan-tuan, teruskan beribadat sampai panjang umur. Walaupun makin tua makin lemah, makin susah, teruskan juga sekadar mampu dan terdaya. Sudah jadi
tawanan Allah, sudah jadi ahli Allah. Dicerita sampai 90 tahun aja. Dia tak cerita sampai 100 tahun, tak ada. Kalau 100 tahun lagi bagus. Walaupun dibuat ibadat, sembahyang zuhur diniat sembahyang subuh, sembahyang subuh diniat sembahyang zuhur, diterima. Jangan bimbang anak-anak. Maknya yang sudah tua kena sakit ahmar, tak boleh bangun, disuruh sembahyang, dia ambil sembahyang. Dia pun takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tidur lepas tu pula. Tidur, disakit, baring aja, sudah diterima. Jangan risau anak-anak. Begitu jugalah. Maknanya apa-apa yang dibuat itu, dia niat puasa, tapi pukul 10 dia dah minum pula, dia dah makan. Tak apa, dia dah tak sadar, tuan-tuan. Di dalam Yasin disebut, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang Allah Ta'ala panjangkan umurnya, dibalikkan semula seperti kanak-kanak, macam kanak-kanak. Ya, macam mana kanak-kanak? Kalau kanak-kanak pakai pampers, dia pakai pampers juga, orang tu. Kalau kanak-kanak itu disuap, orang tua pun disuap juga. Itu nama dalam Yasin. Siapa yang panjang umurnya, dibalikkan semula tabiatnya macam kanak-kanak. Nak menguji kepada keluarganya sejauh mana disabar menjaga mak bapaknya yang sudah tua. Pahalanya sangat besar. Dia menjaga mak bapaknya dengan rela, dengan ikhlas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini mengenai umur, ya. Kalau minta panjang umur dengan Tuhan, biar minta panjang umur dalam sehat. Jangan minta panjang umur saja, panjang umur dan sehat. 3 perkara nak dijaga: akal, mata, telinga. Akal, mata, telinga. Akalnya biar waras, matanya biar nampak, telinganya biar dengar. Walaupun umur 60, 70, 80, 90, minta pada Tuhan. Akal dia tidak pikun, tidak nyanyok, maknanya terang. Akalnya waras. Ya Allah, banyakkan umurku dalam iman, diberi kesehatan yang berpanjangan, ya Allah. Mohon, insya-Allah. Begitulah cerita pasal umur. Umur Nabi Adam 100 tahun. Umur Nabi Nuh 95 tahun. Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Umur umatku antara 60 sampai 70. Umur itulah sekarang ni. 60, 70. Kalau sampai 70 dah syukur, sampai 80 dah syukur, lagi syukur. Baik. Qala Allah Ta'ala, "Iza wajjahtu ila abdin min abidi musibatun fi badanihi aw fi waladihi aw fi malihi fastaqbalaha basirun jamil. Istahaitu yawmal qiyamah in ansuba lahu mizana aw ansura lahu diwana." Rawahu Muslim. Firman Allah Ta'ala,
apabila aku hadapkan kepada hamba-Ku suatu musibah, sama ada di badannya atau anaknya ataupun hartanya, maka disambut dengan kesabaran dan cukup. Maknanya apabila ditimpa musibah, balak pada badan diri dia atau anaknya ataupun harta, diterima dengan sabar. Percayalah malu aku di hari kiamat kelak, bahawa aku dirikan baginya penimbang amal, atau aku bukakan di hadapannya daftar amalan. Tuhan ada sifat malu kepada hamba-Nya yang mana masa dalam dunia itu ditimpa musibah, dia sabar saja, sabar saja. Sakit, sabar. Kena kabit, ni musim kabit lagi, sabar. Kali yang ketiga apa ni, sabar. Merebak dah. Atau hartanya, maknanya dari segi harta ni pula, harga-harga barang naik, disabar. Walaupun keadaan hidupnya agak susah, sabar. Terima kesabaran. Maka Allah Ta'ala nanti hari kiamat nak menimbang amalannya malu, nak dikira malu, nak ditimbang malu. Orang ni sabar dalam dunia. Tuhan baik dari segala yang baik. Kalau tuan-tuan kata kawan tuan-tuan tu baik, Tuhan lagi baik. Mak bapak kita baik, Tuhan lagi baik. Cikgu kita baik, Tuhan lagi baik. Itu nama Arhamar Rahimin. Tuhan lagi bagus. Jadi dia malu nak menimbang amalan kita. Oleh kerana itu tak payah dikira lah. Daripada permulaan kira, mula-mula dikira, jadi tak dikira lah, tak payah kira lagi. Masuk kamu dalam surga tanpa hisap, dimasukkan surga tanpa kira-kira. Dan aku beri kepada syafaat 70,000 orang. Kau cari 70,000 orang, kau tolong dia masuk dalam syurga. Dia nak cari orang manusia sabar, bagus, pemurah, penyayang. Payah dalam dunia ni. Tempat yang paling banyak orang suka bergaduh-gaduh dekat masjid, dekat mana-mana pun, dekat masjid. Saya tanya kuat dekat masjid ni. Jadi kita kena sabarlah dekat masjid ni, pasal banyak dugaan. Pahalanya banyak, tapi dugaannya pun banyak juga. Orang banyak dengki, sakit hati sesama orang beriman. Kerana itu ada doa supaya kita jangan dengki orang beriman. Kerana ada banyak orang dengki dengan orang beriman. Itulah doanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia dulu, yang beriman. Ya Allah, jangan kau jadikan hatiku dengki bersama-sama dengan orang beriman. Artinya dengki. Dengki itu maknanya ada azam, cita-cita supaya dia itu binasa, mana tak selamat. Itu dengki maknanya. Kalau tak ada perasaan ini tak apa. Mana kalau dia orang beriman ni kena balak, disuka pula. Itu dengki tu. Disuka. Bagus dia kena balak. Dia berhajat, bercita-cita, berazam supaya orang beriman kena balak. Habis amalannya dengki. Ya, ini doanya.
supaya jangan kita dengki dengan orang beriman. Dengki yang membawa kepada sangat zalim, bukan zalim, sangat zalim. Ialah wa man azlama man masajid azkara ismu sa'a fi arabiha. Siapakah yang lebih zalim, kejam? Orang yang menahan orang masuk dalam masjid. Mana'a masajidallah, menghalang orang masuk masjid. Menghalang. Mana'a. Apa makna menghalang? Pertama, minta maaf, ditutup semua. Orang tak boleh masuk lah. Menghalang. Macam mana tuan-tuan minta maaf juga ni? Kalau tak ditutup, dicuri pula. Sebab saya tak ada kunci. Saya tak kunci, ada CCTV. Dah kena orang yang ambil peti besi tempat saya tu, kena 4 orang. Ada gambar ni. Pasal inilah, menahan masjid Allah ni zalim. Satu, ditutup, semua tak boleh masuk. Kedua, jamaah tabligh jaga baik-baik. Kalau tak kasih masuk, zalim tu. Mana'a masajidallah. Surah Al-Baqarah ayat 114 ada cerita dia. Menghalang. Satu, tutup. Dua, menghalang orang jamaah tabligh. Ketika menghalang orang bersarah, tuan-tuan, bahaya. Orang ceramah, orang luar tak boleh masuk negeri. Tak faham, ampun tuan-tuan, dia masuk dekat sini ni, satu dunia ni. Salah tu. Mana'ah lah, zalim. Kesudahannya dalam air masuk dalam neraka Jahannam. Dalam neraka Jahannam, menghalang orang masuk masjid. Kemudian juga menghalang orang daripada masuk masjid, iaitu tak boleh berceramah. Musafir. Hati-hati ni, pengurusi jawatan kuasa masalah masuk masjid ni, berhati-hati. Tengok Quran 114 surah Al-Baqarah. Apa kesudahnya? Jahannam tu, masuk neraka Jahannam. Dan dia berusaha untuk merobohkannya. Nak meroboh masjid satu hal. Yang kedua, nak menghapuskan orang-orang yang nak masuk masjid, dihapus, dia roboh, mana dihapus. Salah besar. Tu tuan-tuan, kita takut hidup dalam dunia ni banyak dia punya syarat-syarat, terutama dekat masjid ni. Banyak dia punya syarat-syaratnya. Baik. Jadi mudah-mudahan kita prihatinlah, ambil tahu sama-sama. Kemudian di sini Tuhan malu nak menimbang, nak mengira tu, maknanya tak dikira lah, terus masuk surga lah. Sabar. Ketika kena balak cubaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ta'ala inni ana Allah la ilaha illa ana faman aqarra ilayya bitauhid dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Firman Allah Ta'ala, iaitu hadis kursi ni, hadis kursi, semua hadis kursi, bahawasanya aku ialah Allah. Tiada ada Tuhan yang sebenar yang disembah
Wujud alam ini melainkan aku. Makna la ilaha illallah antaranya la ma'budun bihaqqin illallah, dan juga la mawjudun bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah melainkan Allah, tidak ada yang ada melainkan Allah. Ini ilmu hakikat. Tuan-tuan ada. Tapi sebenarnya tak ada. Pasal besok lusa dah mati. Siapa tahu mana ada. Jadi sebenarnya tak ada. Bayangan saja, tak sebenar, tak wujud sebenar. Yang wujud sebenar Allah saja. La ilaha illallah. Kalau kita tahu bahawa kita semua ni tak ada, siapa-siapa saja mati kawan kita, rela lah. Dia dulu, kita tak tahu bila. Maknanya semua akan mati, meninggal dunia. Yang ada hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiada sesuatu yang ada dalam dunia ini binasa, tak ada. Yang kekal Allah. Ni. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka siapa yang berikrar dengan mengesakan aku, nescaya masuklah ke dalam kotaku, syurga. Iaitu kita kata la ilaha illallah dengan ikhlas, anda sembah pada Allah, masuk syurga. La ilaha illallah, masuk syurga. Baca nak betul, baca tak betul, la ilaha illallah, tak betul. Ada sabdu, kena ada sabdu. Illallah, la ilaha illallah. Allah tak betul kerana tak ada harkat, mesti kedua harkat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Laju macam mana pun la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sia-sia. Tak betul tajwidnya. Ya tuan-tuan, mengakulah bahawa Allah sebagai Tuhan kita. Disebut itu, siapa yang mengaku, berikrar dengan mengesakan aku, nescaya masuklah ia ke dalam syurga. Asyhadu an la ilaha illallah, itu mengaku syahadah. Ini yang dikehendaki, mengaku. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ini istiqamah, terus tetap dalam hidupnya, masuk surga. Malah diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu orang-orang yang berkata Allah, innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu, nanti bila nak mati malaikat turun beritahu kepada orang ini, yaitu jangan kau takut, jangan kau sedih. Alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sudah diberi khabar gembira oleh malaikat, tempat engkau dalam syurga. Malahan sudah diberi nikmat oleh Allah. Makanan-makanan dari syurga diberi pada dia, orang lain tak nampak. Alla takhafu wa la abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat kata, makanlah buah. Ini buah dari syurga, makan. Orang lain tak nampak, sedap sangat. Orang nak mati, turun malaikat beritahu tempat kau dalam syurga dan sekarang kau minum, makan.
yang kau buat dulu dalam dunia amalan kau. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya. Kami melindungmu, pelindungmu di dunia dan akhirat. Malaikat sayang pada kita. Kalau tonton orang baik nanti nak mati, malaikat beritahu, jangan sedih, jangan sedih. Aku pelindungmu, kata. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya. Dan diberi kabar gembira bahawa tempatmu di dalam syurga. Di dalam hadis yang lain disebut, kalau kita sembahyang, malaikat berdiri dekat sini, dekat sebelah kanan, sampai ke langit berdiri sini. Iaitu menghormati kita sembahyang. Yang sebelah kiri, malaikat tu dari langit sampai ke bahu kita untuk memberi rahmat kebaikan. Berapa punya bahagianya. Bahu kanan, bahu kiri semua ada malaikat. Kat sini ada malaikat, kat sini ada malaikat, sampai ke langit sana. Dan dia membagi-bagikan makanan di dalam sembahyang kita. Perbuatan-perbuatan kita menjadi satu makanan. Kalau betul ikhlas, khusyuk sembahyangnya, nak mati nanti dikasih makanan tu. Dikasih makanan tu. Dulu saya dengar cerita ada satu orang namanya Muhammad dekat Parit Berukuk. Dia mengajar ikhlas. Dia ada ribat, ada bangunan. Dia nak mati diberitahu orang-orang yang datang tu, beri sila makan anggur, apple, limau, sedap-sedap. Dia dapat rasa orang datang tak nampak. Dia tak mati, dia dah nak mati. Guru agama. Dia seangkatan dengan Habib Durus, Kiai Samsudin, Ustaz Zaman Azhari, arwah Cikgu Mat Yasin. Semua dah arwah-arwah ni. Cikgu Muhammad Lid namanya. Sekarang orang-orang macam ni jarang, tuan-tuan. Tak ada, tuan-tuan. Hidup dengan membina kelas-kelas Quran, kelas-kelas agama, membina pondok-pondok untuk murid-muridnya belajar. Sekarang ada juga kelas tahfiz, ada. Baik. Dia tangguhkan.
sambung sikit lagi. Kita fokuskan perkara sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu di sini dicakap siapa yang berikrar, yang mengaku, syahadah, ikrar, mengaku. Syahadah itu pengakuan dengan mengesahkan mesatukan Allah, nescaya masuklah ia ke dalam syurga. Maksudnya dalam sembahyang, maksudnya ni berikrar waktu kita sembahyang. Supaya kita dah baca memang ya, tapi nak ditepatkan bacaan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Huruf shim tu, bukan huruf sin, bukan ashadu, bukan ashadu. Bibirnya dikedepankan, asyhadu, supaya berbeza dengan sin. Jangan ashadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah dua harakat, jangan tak ada harakat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadun Rasulullah, bukan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dua kalimah syahadah yang boleh memberi syafaat dengan kehendak Allah di hari akhirat. Dia nak memberi pertolongan, dia tengok dekat buku kita, cukup tak syahadah engkau di dalam kehidupan masa dunia ni? Itulah syahadah ni yang dikira. Kalau ini tak dikira, buat apa pun semua tak dikira amalannya. Pengakuan itu, pengakuan. Kerana kita mengaku Tuhan tu satu, orang lain kata Tuhan ada anak, ada dua, tiga, macam-macam. Kita tak, satu saja. Ini yang dikira nanti pada hari akhirat. Syahadahnya cukup, syahadahnya betul, cukup dan betul. Kita nak betul, betul-betul. Kita buat satu biar betul, betul-betul, bukan asal buat. Begitulah mengenai dua kalimah syahadah, pengakuan kita. Jadi kalau kita sudah mengaku Tuhan itu satu, jadi orang baik kita. Cakap nak betul, tengok yang baik, beri khidmat, beri pertolongan, menghidupkan agama Allah. Itu makna kalimah ni. Dia punya tuntutan, kehendak dia. Bukan setakat baca, bukan setakat kita buat dalam sembahyang. Praktikalnya, amalannya dalam kehidupan seharian bagus orang itu. Pemurah, pengasih, penyayang, pemaaf, dermawan, bantu orang, tolong orang. Ini kalimah ni menjadikan orang itu diberi oleh Allah Ta'ala hatinya lembut, lembut hatinya. Orang beriman, orang sembahyang lembut, orang baca syahadah lembut hatinya, tidak keras. Jadi itu sahajalah ya, kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca seperti biasa. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu agar ayat-ayat yang kami bacakan tadi menjadi peluru, menjadi senjata untuk melawan orang-orang yang zalim pada orang-orang yang Israel, iaitu dizalim pada orang-orang Islam. Kau sajalah yang menolongnya, ya Allah. Kami berserah padamu agar diberi kemenangan oleh umat Islam di Palestin dan tempat-tempat lain. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.